Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran tajwid tahun 5. Hari ini hari yang keempat kan. Mula hari Isnin hari itu sampai Khamis hari yang keempat PDPR kembali. Kita belajar secara online kembali. Tapi tak apa, insyaAllah kita gunakan masa yang ada untuk belajar ni sebaiknya. Di samping kita doa-doa supaya kita dapat berjumpa kembali di sekolah. Okey. Untuk sekarang di samping kita nak doa untuk COVID, kita doa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin yang sedang berperang dengan Israel. Israel ni orang yang jahatlah, kaum Yahudi. Kita doa supaya mereka diberi kekuatan dan Allah bantulah, bantu mereka seperti cerita-cerita yang kita dengar pada zaman Nabi dahulu, yang mana Allah bantu tentera-tentera Nabi. Allah bantu, Allah pernah bantu dengan hantar burung ababil semasa kafir menyerang Kaabah kan. Jadi kita minta macam tu juga, supaya Allah bantu hantar tentera-tentera Allah, semua tentera Allah, air tentera Allah, binatang tentera Allah. Di samping itu manusia lah macam kita. Ustaz, Jadi apa kakak saya tak tahu. Tak nak cerita ni. Okey, di samping tu kita doa kat Palestin tu, bagi Allah hantar tentera-tentera Allah untuk membantu golongan Islam di Palestin, yang melindungi tanah dia, melindungi negara dia. Palestin ni tempat yang bersejarah bagi umat Islam. Apa? Siapa tahu kenapa Palestin menjadi tempat yang paling bersejarah bagi umat Islam? Siapa tahu? Hayyu. Apa? Kenapa? Lagi tadi. Game. Dengar tak? Dengar. Dengar. Cuma tak dengar sikit. Dia tersekat-sekat. Tersekat-sekat. Ya. Okey. Tersekat macam mana kejap saya guna phone. Recording in progress. Speaker ni. Ada dengar tak? Dengar. Dengar kan? Dengar. Yang ni jelas. Jelas. Yang ni jelas. Okey, jelas. Okey, Ustaz sambung balik. InsyaAllah di samping kita doa berkenaan dengan penyakit yang berlaku sekarang, COVID-19. Lagi-lagi di Selangor yang mana mencatatkan kes yang tinggi semalam. Siapa tahu kes tinggi di Selangor semalam berapa? 6,000. 60,000. Selangor saja 2,000 semalam.
Kalau seluruh Malaysia ni 6,000. Jadi di samping kita doa supaya COVID ni berlalu pergi, kita doa juga sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, supaya Allah bantu hantar tentera-tentera Allah, hantar orang-orang yang baik untuk membantu Palestin, untuk melawan kaum Yahudi. Amin. Okey. Amin. Tadi Ustaz suruh buka muka surat berapa? 22. Buka muka surat 22. Kita tengok. Maksilah tawilah ni kita dah belajar. Cuma hari tu last hari tu kita dah belajar, cuma latihan kita tak buat lagi. Cuma untuk hari ni Ustaz akan ulang sedikit saja. Lepas tu kita akan masuk tajuk makfarah. Makfarah. Okey. Maksilah tawilah, Ustaz ulang balik. Pengertian maksilah tawilah ni, maksilah ialah apabila hal dhamir yang berbaris bawah atau depan bertemu huruf hijaiyah dengan syarat sebelum dan selepas hal dhamir adalah huruf berbaris. Syarat dia hal dhamir yang berbaris bawah ataupun atas sahaja. Okey. Hal dhamir yang berbaris bawah atau depan, bukan atas. Berbaris bawah atau depan yang bertemu huruf hijaiyah dengan syarat sebelum dan selepas hal dhamir adalah huruf yang berbaris. Okey, kita tengok. Maksilah terbahagi kepada dua. Ada maksilah qasirah, ada maksilah tawilah. Pengertian maksilah tawilah ialah apabila hal dhamir bertemu dengan hamzah qata'. Hamzah. Ikutlah hamzah. Jumpa je hamzah. Jadi tu adalah maksilah tawilah. Tawilah ni maksudnya panjang. Sedap kan kalau ibu makan. Tapi ibu puasa saya. Okey, qadar panjang bacaan maksilah tawilah ialah 4 atau 5 harakat. 4 atau 5. Panjanglah maksilah tawilah. Okey, tengok muka surat seterusnya. Ni Ustaz ulang je. Misal maksilah tawilah, hal dhamir berbaris bawah. Dia akan bertemu dengan tanda yang macam ni. Okey, Ustaz zoom sikit. Ni yang macam ni. Okey. Ha yang berbaris bawah ni dia panggil hal dhamir. Berbaris bawah bertemu dengan tanda, dia sebenarnya ya, cuma kepala ya sahaja. Jadi dia ada tanda mat, tanda panjang ni. Macam ombak ni. Jadi ni maksilah tawilah kita baca dengan 4 harakat ataupun 5 harakat. Okey. Saya tak sebut dah ayat dia ni. Boleh baca sendiri. Yang kedua, hal dhamir berbaris depan. Ni hal dhamir baris depan bertemu dengan waw kecil yang berada di tengah-tengah. Lepas tu di atas waw kecil tu ada tanda panjang ataupun ombak yang berbaris. Bukan baris, ada ombak lah. Jadi kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat panjang. Okey. Seterusnya, tahukah anda erti tawilah ialah bacaan panjang. Ni maksud tawilah ni, bacaan dia kita panjangkan. Okey. Erti qata' ialah huruf hamzah mutaharrik. Mutaharrik yang kekal pada tulisan dan sebutan. Maknanya hamzah tu hiduplah. Dia kekal pada tulisan. Kita nampak hamzah tu dan kita baca hamzah tu. Bukan hamzah tu mati tak. Hamzah tu hidup. Okey, mutaharrik ni maksudnya hidup, bergerak. Bukan bergerak lah, hamzah tu tak bergerak dah. Cuma masuk bergerak tu, dia kita nampak dia dan kita sebut dia. Tu huruf. Okey, yang ketiga, maksilah tawilah juga dikenali dengan maksilah kubra. Ingat, maksilah tawilah juga dikenali dengan maksilah kubra. Okey, seterusnya, maksilah tawilah termasuk dalam bahagian mak jaiz munfasil.
Dia masuk dalam bahagian mak jaiz munfasil. Tapi kalau nak cam dia beza dengan mak jaiz. Dia ada huruf mat di tengah-tengah. Huruf mat yang di tengah-tengah ni macam contoh yang tadi. Ni huruf ya, ni huruf waw. Ni beza dia. Tapi dia termasuk dalam bahagian mak jaiz munfasil. Sebelum ni kita pernah belajar mak jaiz yang mana huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Dia sama. Dia huruf mat apa? Waw. Waw kecil ni. Ni. Waw kecil ni huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Tu dia termasuk dalam mak jaiz juga. Sebab mak jaiz ni di dalam dua kalimah. Kalau mat wajib muttasil tu dalam satu kalimah. Okey, boleh faham yang tu? Boleh. Okey, tak apa. Okey, yang ni boleh buat latihan dekat buku tulis yang kat bawah ni. Muka surat berapa ni? 24. Ni yang bawah ni. Jawab semua soalan berikut di dalam buku latihan. Okey, awak buat dalam buku tulis awak. Lepas ni Ustaz akan buat latihan dalam Google Classroom. Lepas tu hantar, ambil gambar hantar dalam Google Classroom kalau dah siap. Boleh? Boleh. Yang ni tak buat lagi kan? Koyum, yang ni belum buat lagi. Belum. Okey, boleh buat dulu ni. Okey, tak apa. Yang ni buat ingat apa? Okey, kita masuk kepada mak. Siapa? Okey. Boleh tengok? Tidak usah. Apa isi? Okey, boleh off dulu mic. Okey, boleh tengok Mak Farouk. Baca dan fahami. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menyebut pengertian Mak Farouk. Okey, yang kedua menyatakan qadar panjang bacaan Mak Farouk. Yang ketiga menulis nama-nama surah yang mengandungi hukum Mak Farouk. Yang keempat membaca misal-misal Mak Farouk dengan betul. Okey. Yang pertama tengok pengertian Mak Farouk. Okey, Mak Farouk ialah apabila selepas huruf hamzah qata', hamzah macam tadi, hamzah di permulaan kalimah. Dia berada di awal kalimah, terdapat hamzah wasal. Macam mana? Tak apa, nanti kita tengok contoh. Dia cakap Mak Farouk ni ialah apabila selepas huruf hamzah qata' di permulaan kalimah terdapat hamzah wasal. Okey, yang kedua, qadar panjang bacaan Mak Farouk ialah 6 harakat. Panjang 6. Qadar panjang bacaan Mak Farouk ialah 6 harakat. Okey, yang ketiga, dinamakan Mak Farouk kerana untuk membezakan antara hamzah istifham di permulaan kalimah dengan hamzah khabar selepasnya. Macam mana pula ni? Tak apa yang ni. Biar dulu. Yang ni apa dipanggil cara dia saja. Dia nak tahu, dia nak bagi tahu kita kenapa dia nak bezakan. Tak apa, yang tu biar. Yang ni orang pandai bahasa Arab dia tahu. Okey, yang keempat, Mak Farouk juga boleh dibaca dengan tashil, iaitu membunyikan hamzah kedua antara bunyi hamzah dan alif. Membunyikan hamzah kedua antara bunyi hamzah dan alif, tetapi bacaan mat lebih utama. Bacaan yang panjang tu lebih utama. Jadi sebenarnya dia boleh baca, dia boleh bunyikan hamzah kedua tu. Hamzah kedua tu hamzah wasal lah. Dan alif, tetapi bacaan mat lebih utama. Panjang tu lebih utama. Tak apa, kita tengok muka surat
26. Okey, misal mak faraq. Ni. Okey. Sebelum Ustaz baca, minta seorang dulu baca. Qayyum baca. Qayyum buka mic. Qul Baca. Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Nampak tak? Sekejap Ustaz zoom. Okey. Lagi Ustaz zoom lagi. Okey ni. Sekejap. Ni. Ini Hamzah. Hamzah yang berbaris. Ini Hamzah kotak. Ni. Alif ni. Ni sebenarnya Hamzah. Oh, Ada Hamzah. wasal. Ada Hamzah wasal. Cuma dia letak tanda. Tanda apa ni? Tanda ombak ataupun tanda mat. Ini panggil tanda mat. Jadi cara baca dia betul lah Qayyum baca. Kita baca Qul Allahu adina lakum. Kita baca panjang. Sepatutnya 6 harakat. 6 harakat. Tapi dia cakap kita boleh baca Qul Allah. Tapi dengan tashil, kita tak bunyi sangat hamzah yang kedua tu. Tetapi syarat dia panjang tu lebih utama. Tapi tak apalah, kita baca macam biasa je, tak bunyikan hamzah yang kedua tu. Kita baca Qul Allahu azina lakum. Kita baca panjang sahaja, tanpa bunyikan hamzah yang kedua. Tak nampak pun hamzah yang kedua sebab dia hamzah wasal. Sebenarnya ada. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey, ni ingat 6 harakat ni. Dia ada tanda panjang 6 harakat. Okey. Qayyum ikut saya, yang lain tak apa. Qayyum je. Qul Allahu azina lakum. Qul Allahu azina lakum. Okey, baik. Okey, yang kedua ni Ustaz nak Aran ikut Ustaz. Allahu khairun amma yushrikun. Allahu khairun amma yushrikun. Okey, ni. Ni adalah mat faraq. Okey, hamzah bertemu dengan huruf mat alif. Tapi atas alif ni sebenarnya ada hamzah wasal. Tetapi dia ditukar menjadi tanda mat. Jadi bacaan dia adalah 6 harakat. Macam yang Ustaz baca dengan Qayyum dengan Aran tadi. Okey, baik. Seterusnya. Okey, tengok bawah ni. Tahukah anda mak faraq termasuk dalam bahagian mak lazim kalimi? Tak. Kita dah belajar ke mak lazim kalimi? Belum kan? Belum? Tidak. Belum kan? Tak ada orang jawab. Qayyum, dah belajar ke mak lazim kalimi? Dah belajar? Dah. Kita belajar mak asli kalimi, bukan mak lazim kalimi. Oh, belum. Mak lazim kalimi kita belum belajar lagi. Lepas ni kita belajar. Okey. Mak faraq termasuk dalam bahagian mak lazim kalimi. Tak apa, mak lazim kalimi tu biar. Okey, yang kedua, terdapat 3 kalimah sahaja dalam 6 tempat yang berbeza dalam Al-Quran. Terdapat 3 kalimah sahaja dalam 6 tempat yang berbeza dalam Al-Quran.
Okey, kita tengok. Okey, yang pertama tadi qul Allah, mak Farah. Lepas tu yang kedua yang tadi juga Allahu khairun amma yusyrikun. Yang ketiga qul adzakarain. Ada juga. Sekejap Ustaz tanda situ. Ni adzakarain Allah. Lepas tu ni sama juga adzakarain. Ni al-ana. Okey. Ni terdapat 3 kalimah sahaja dalam 6 tempat yang berbeza dalam Al-Quran. Ni satu kalimah sama. Allah, Allah satu. Al-Zakarain satu. Al-ana, al-ana. Jadi 3 kalimah tetapi dalam 6 ayat ataupun 6 tempat dalam Al-Quran. Tetapi 3 kalimah ni sahaja yang apa? Yang berbeza. 3 kalimah ni sahaja mak Farah lah. Tetapi dia ada 6 tempat dalam Al-Quran. Ayat yang lain-lain. Tapi 3 kalimah sahaja. Mudah kan nak ingat? Yang pertama Allah. Dia ada 2 ayat. Al-Zakarain. Ada 2 ayat. Al-ana. Ada 2 ayat. Tapi 3 kalimah sahaja. Dalam 6 tempat dalam Al-Quran. Okey. Ni, ingat. Jumpa je ayat-ayat ni. Ni adalah mak Farah. Contoh dalam peperiksaan. Ada tengok. Ni Allah. Allah ni aku belajar mak Farah. Jadi, terus tanda mak Farah. Az-Zakarain, mak Farah. Ingat. Allah, Az-Zakarain. Lepas tu, al-ana. Jadi 3-6 tempat dalam Al-Quran. Okey. Boleh faham? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, boleh buka kamera semua. Saya nak tengok. Okey, tadi tak ada dah. Ustaz suruh buat muka surat. Muka surat berapa tadi? 24. Buat di buku tulis Tanda terus. Muka surat 24 yang bawah tu. Jawab semua soalan berikut dalam buku latihan. Lepas tu buku yang warna biru ni tak payah buat lagi. Ustaz nak suruh buat benda lain. Tahu tak nak buat apa ni? Okey, tajuk mak Farah ni awak buat satu peta minda yang ringkas. Boleh? Boleh. Buat peta minda dalam satu A4, ikut awak lah nak color macam mana ke. Nanti jap Ustaz cari contoh. Dalam buku. Orang buat satu ke? Buatkan dalam buku ke kertas A4? Kertas A4. Lepas tu tampal dalam buku tulis. Ya, Ustaz bagi contoh peta minda. Buat dalam buku. Cuma kalau nak faham peta minda ni, dia ada tajuk mak Farah. Lepas tu apa maksud dia, pengertian dia. Lepas tu letak contoh dia. Tu je. Boleh? Okay. 3 benda ni mesti ada dalam peta minda yang awak buat tu. Buatlah cantik macam mana, nak letak burung ke, nak letak bendera ke, Palestin ke. Jadi pastikan peta minda tu nampak menarik. Lepas tu share dalam Google Classroom lepas ni. Ustaz akan buat, letak homework kat situ. Boleh hantar homework dekat situ. Boleh? Boleh. Boleh faham? Najmah faham? Okey, Ustaz tanya soal-soal. Faham.
Tak nak pastikan semua ni ada. Saya tanya seseorang. Qayyum faham? Qayyum faham? Ustaz, dalam pemindah tu nak ada apa? Tajuk, lepas tu pengertian, lepas tu contoh. Contoh Ustaz, nak tak Contoh ayat Quran lah. Boleh? Zafran faham? Zafran buka mic. Faham tak? Faham. Faham. Aran? Faham. Batisha? Faham. Sarah? Faham. Alma? Alma faham? Yunaidi? Faham. Faham. Ainul? faham? Faham. Amira? Faham. Imran? Faham. Wadah? Ajman? Faham. Istina? Faham. Okey, Amal? Faham. Fakrullah? Faham. Okey, buka kamera, senyum saya nak bagi gambar. Satu, dua, tiga. Okey, baik. Okey, Ustaz rasa tu saja untuk kelas hari ni. Ingat dua kerja yang Ustaz bagi. Yang pertama kerja dalam buku teks tu, buat dalam buku tulis muka surat 24 tu. Yang kedua buat pertaminda ringkas tajuk Makfarah. Nanti hantar dalam Google Classroom. Okey. Setakat tu kelas kita pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan keadaan di bumi Allah ni bertambah baik dengan penyakit, dengan serangan Israelnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.